warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan demi waktu duha, wal-laili iza saja, dan juga demi waktu malam ketika mana sunyinya saat itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan tidak akan benci pada kamu sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir kepada kamu tersebut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kamu kena tahu bahawa akhirat itu jauh lebih utama dalam hidup kamu dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sudah pasti aku akan bagi kepada kamu segala kejayaan di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga kan kamu waktu mana kamu dapat pemberian yang aku bagi pada kamu itu, fatarda, kamu akan rasa puas hati dengan setiap apa yang aku kurniakan pada kamu. Surah Ad-Duha. Yang dihormati pengurusi, imam dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat kita berada pada waktu duha ini. Syukurnya kerana dalam ramai-ramai orang yang berada pada waktu duha ini, kitanya Allah bagi peluang untuk datang seketika. Dan jarang kita duduk waktu duha sebegini untuk dengar kuliah-kuliah. Kerana kita biasanya pada saat duha sebegini merupakan masa yang di kalangan kita sibuk bekerja, sibuk mencari sesuap kehidupan, dipanggil demikian. Tapi tiba-tiba pada kali ini Allah menggerakkan diri kita datang seketika. Sebelum daripada saya cerita panjang tentang mengenai perjalanan hidup kita ini, cuba kita renung dalam hidup kita, kenapa sampai peringkat Allah bersumpah dengan waktu duha ini. Padahal dalam Islam ni ataupun dalam hidup kita ni ada juga waktu maghrib, misal contoh. Tapi tak ada pun Allah bersumpah dengan waktu maghrib. Tak ada pun Allah menggunakan dalam ayat, dalam awal-awal surah dan sebagainya, Allah bersumpah demi waktu asar, misal contohnya. Tapi Allah bersumpah wal asr, demi masa. Tapi tiba-tiba dalam surah Ad-Duha ini Allah sumpah demi waktu duha, supaya kita datang dalam pemikiran kita ni, kenapa sampai peringkat waktu syuruk
Ada juga dalam hidup kita. Waktu ni kalau kita baca dalam kitab, ada lebih kurang 24 masa Allah jadikan pada kita, 24 jam. 24 jam ni, setiap jam-jam itu ulama-ulama kata ada waktu-waktu dia dan dinamakan nama dia. Misalnya lepas maghrib tidak terus masuk waktu isyak, tidak. Kita faham biasanya lepas pada maghrib akan masuk terus waktu yang disebut dengan waktu isyak. Tak, ulama-ulama kata ada waktu muhmal dipanggil, di antara waktu maghrib dengan waktu isyak. Sehingga kan kita disunat untuk sembahyang sunat awwabin. Sembahyang sunat awwabin ini di antara maghrib dan isyak. Demikian juga lepas pada subuh tidak terus masuk waktu zuhur, tidak. Di antara subuh Allah jadikan ada waktu isyraq, ada waktu duha, ada waktu qailulah yang kita namakan ini. Kemudian ada lagi nama-nama yang disebutnya, barulah masuk waktu zuhur. Cara Allah susun hidup ini. Tapi dalam banyak-banyak waktu Allah bersumpah pada waktu duha. Wadduha, Allah mulakan dengan kalimah demikian, demi waktu duha. Lepas pada itu Allah kaitkan wal-laili iza saja, dan pada waktu malam, demi waktu malam yang sunyi sepi pada malam itu. Baru Allah sebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sebut sekali-kali aku tak akan tinggalkan kamu wahai Muhammad dalam kamu mengharungi perjalanan hidup ini, dan kamu akan dapat nikmat dengan apa yang aku akan bagi pada kamu seperti yang dijanjikan pada kamu ini. Allah dia bersumpah waktu duha. Ulama-ulama sebut kerana waktu ini biasanya manusia ni lupa kepada Allah. Sibuk dalam hidup ini. Manusia apabila dia hidup di atas dunia ini, mereka hidup dalam keadaan yang terkejar-kejar terhadap dunia. Lalu Allah jadikan yang terkejar-kejar dalam hidup waktu dunia ini, waktu hidup di atas dunia ini, Allah jadikan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ini dikaitkan dengan hubungan rezeki. Para hadirin perhati demikian. Lepas pada kita sembahyang sunat duha, kita kalau bolehnya baca doa yang terkait dengan rezeki. Kita sebut Allahumma inna duha duhauka, wal baha bahauka, wal jamal jamaluka, wal qudrah qudratuka. Lalu kita sebut dalam doa kita, Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, kalaulah rezeki aku di langit, kamu tolong turunkanlah ya Allah. Wa in kana rizqi ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalau sekiranya rezeki aku ni jauh, kamu tolong dekatkanlah ya Allah. Wa in kana rizqi kathiran qalilan fakaththirhu. Kalaulah rezeki aku ni sikit ya Allah, tolong perbanyakkanlah ya Allah. Bihaqqi duhauka wal bahauka wal jamaluka. Ni doa yang kita baca waktu mana kita sembahyang sunat duha, selesai daripada kita sembahyang sunat duha. Saya memulakan ayat ini pada pagi ini supaya kita nampak bahawa perjalanan hidup kita ini Allah nak ajak bukan untuk hidup di dunia saja, tidak. Kita jangan nampak perjalanan hidup kita ni berhenti dengan dunia, tak. Lalu Allah sambung lagi dalam ayat tu, walil akhiratu khairul laka minal ula. Allah mula ingatkan waktu duha, kamu jangan ingat hidup ni untuk dunia. Hidup ni, kita ni lepas pada kita hidup di dunia ni, kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Jangan nampak dunia ni alam yang besar, jangan. Kita je yang rasa bahawa dunia ni alam yang luas. Kita rasa demikian. Boleh jadi orang kawasan Mergong ini, kawasan kawasan di Kedah ni, mereka rasa bahawa Kedah ni luas dah. Tak ada lagi. Kita akan, bila kita bergerak, kita tengok negeri Perak luas lagi, negeri Pahang luas lagi. Tapi ada lagi yang lebih luas daripada hidup di dunia ini. Kat mana yang lebih luas? Dalam kubur. Jauh lebih luas daripada hidup di atas dunia ini. Kita rasa
dunia ni dah luas dah. Sampai mengah dah diri kita. Dalam kubur lagi mengah. Kalau sekiranya kita ni tak buat persiapan dalam hidup kita. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kena hidup lagi ke lepas tersebut? Ada lagi alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik kita di padang mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita dalam kubur, tiba-tiba kita bangun balik. Lalu kita dengar jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Benarlah yang disebut oleh rasul-rasul dahulu. Kita ingat balik hadis Rasulullah. Kita ingat balik yang disebut alim ulama. Kita ingat balik yang kita kuliah duha pagi ni. Kita kata, ya, bangun balik kita di padang mahsyar. Ni kan dalam surah Yasin kan, ayat ni. Allah cerita demikian. Ke tak jumpa ayat ni? Sah tak baca Yasin ni dipanggil. Nak sebutnya, Allah cerita kita ni bangun balik. Bangun di alam yang keempat. Bangun di alam keempat, lepas balik tu berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Allah sebut, walil akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut, ada akhirat yang akhir. Akhirat yang akhir tu jauh lebih utama dalam hidup kamu dibandingkan dengan ula, daripada yang kamu rasa sekarang ini. Dunia yang kita rasa sekarang ini, ni tak ada apa pun di atas dunia ini. Tapi di akhirat itulah keutamaan dalam hidup kamu. Allah ajar demikian. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bila kamu sampai di akhirat, aku akan bagi yang sebenarnya, yang selayaknya yang kamu kena dapat dalam hidup. Bila sampai aku bagi itu, sampai bila? Fatarda. Sehingga kamu rasa puas hati dengan apa yang aku bagi pada diri kamu. Sampai kamu rasa nikmat yang tak terkata pada diri kamu waktu mana kamu sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ni cara Allah nak didik orang yang hidup pada waktu duha. Supaya apa dia? Supaya bila kita hidup ni, kita nampak yang utama dalam hidup ni bukan di dunia, tetapi yang utama hidup ni di akhir nanti. Akhir ni apa dia dalam hidup kita ni? Sama ada syurga ataupun dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila kita dalam hidup kita ni, kita mesti pastikan hidup kita ni sampai ke syurga. Tak boleh kita hidup tapi kita tak pasti untuk sampai ke syurga ke, ataupun kita ni na'udzubillah min dzalik yang jelasnya dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nak sebutnya kita ni mesti tuju pada syurga dalam kehidupan kita ini sendiri. Para hadirin sekalian, kenapa Allah dicerita keadaan demikian pada waktu duha? Allah nak suruh kita ingat pada waktu duha ini di akhirat, padahal patutnya kita tengah kerja ni pada waktu mana siang begini tangkas tu badan kita, begini sihat tu badan kita, tak payah ingatlah pada akhirat lagi. Cerita dulu tentang kehidupan dunia. Tak. Allah dia nak suruh tanam setiap masa dalam jiwa kita ni, kamu kena ingat akhirat. Kamu jangan fikir hidup ni untuk dunia, jangan. Tapi kamu kena sentiasa tanam dalam pemikiran kamu, berjaya bukan berjaya di dunia. Berjaya yang sebenar, berjaya di akhirat. Yang ni kejayaan yang sebenar dalam hidup. Sebab apa? Sebab apa diajar demikian? Kerana kalau kita tanya di kalangan kita ni kan, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kita ni hari-hari ni kita kerja apa dalam hidup kita? Patutnya kita kerja apa dalam hidup? Setiap di kalangan kita ni, cuba ayah-ayah, ibu-ibu tanya diri masing-masing kan. Sebenarnya kita hidup sejak daripada kita akhir balik sampai hari ni, dalam hidup kita ni, kita nak apa sebenarnya dalam hidup kita? Nak apa sebenarnya? Kita ni berkahwin, kita ni ada anak-anak, kemudian kita ni ada kerjaya. Kita nak apa benda yang sepatutnya kita dapat dalam hidup? Yang sampai peringkat dulu kita tidaklah selemah ini tu badan. Dulu badan kita tegak. Sekarang penyakit banyak dah, kencing manis ada,
Kemudian penyakit darah tinggi ada, penyakit gout pun ada, penyakit macam-macam gaya dah kita ada sekarang. Sebenarnya kita turun pagi balik gelap, kadang-kadang turun hari ni, minggu depan baru balik koma. Ada orang yang turun hari ni 6 bulan baru balik koma. Ada orang yang demikian. Sebenarnya kita nak apa dalam hidup? Nak apa dalam hidup? Nak apa benda yang beria sangat dalam hidup kita ni? Biarlah saya tanya, saya jawab. Senang kita ni. Saya tanya, saya jawab. Kebanyakan kita akan jawab, kami kejar harta, Ustaz. Yang ni yang kita akan jawab demikian. Sebenarnya kami nak harta biar banyak, Ustaz. Kita tanya sikit lagi. Allah jadikan kita atas dunia ni agar kita banyakkan harta lah. Allah ciptakan kita ni di atas dunia ni. Kita tanya sikit lagi, orang yang kata kejar harta dalam hidup ini, memang Allah jadikan kita ni untuk menjadi pengejar-pengejar harta kah? Allah jadikan kita ni, tujuan itukah Allah jadikan kita? Tak. Kalau harta menjadi kemuliaan dalam hidup, jadi keutamaan dalam hidup, sampai berkelahi jiran tetangga, sampai tak tegur siapa di antara kita, ada di kalangan kita, sampai anak dia tak boleh bercakap Malaysia dah, anak dia bercakap Indonesia dah sekarang. Enggak mau pak, dia sebut demikian. Enggak mau bu. Dia dalam, kerana sibuknya hidup mak ayah ni sibuk mengejar harta. Duduk anak-anak tinggal dengan orang gaji je. Hidup ni terlampau sibuk sangat mengejar harta. Kalau harta ni menjadi nilai ukur dalam hidup di sisi manusia, yang manusia rasa hebat sangat, manusia rasa harta ni menjadi mulia. Mana banyak harta kamu dengan harta Qarun sebelum daripada ini. Allah mula ajar kita berfikir. Waktu duha begini, Allah suruh kita fikir. Kalau harta tu menjadi nilai ukur dalam hidup kamu, mana hebat kamu dengan hebatnya Qarun? Qarun jauh lebih banyak daripada kamu kan harta. Kaya tak kaya Qarun, sampai boleh buat emas. Satu-satu makhluk manusia yang boleh buat emas atas dunia ni Qarun. Kita mana boleh buat emas? Boleh buat face emas? Boleh lah. Nak buat emas, mana pandai pada diri kita. Qarun, kaya tak kaya Qarun, disebut dalam kitab, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun, yang bawa anak kunci je, bukan bawa harta lagi pun, bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun, sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun dengan kekayaan Qarun? Kesudahan kekayaan ni, orang kaya ni, kita tengok orang kaya ramai kan atas dunia ni, kaya dia. Bagaimana kesudahan hidup dia, ending dia, akhirnya dalam hidup orang kaya ni sendiri? Allah tenggelamkan Qarun dengan kekayaan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Setiap kali mana terbit matahari, tenggelam dan tenggelam ke dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dia panggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Nak sebutnya gambaran bagaimana kalaulah kaya tu menjadi nilai ukur dalam hidup ini. Allah, dia nak suruh kita ni jangan sibuk dengan kaya, jangan sibuk dengan harta yang banyak. Allah jadikan waktu duha. Waktu duha ni nak menghentikan erti kekayaan, dipanggil. Jangan kita nampak kaya tu bernilai dalam hidup. Kerana waktu duha ni ada nilai tersendiri yang dimaksudkan dengan kaya di sisi Allah. Bukan yang kaya tu yang disebut dengan orang yang banyak harta. Kaya tu bukan dinamakan dengan orang yang mempunyai tahta. Orang ni tak kaya. Orang ni tak kaya. Kaya siapa yang kaya? Orang yang memiliki Allah dalam hatinya. Orang yang ada Allah dalam hati dia, orang ni orang paling kaya dalam hidup. Cara Allah nak ajar dalam hidup kita, nak suruh kita sedar dalam hidup ini sendiri. Kalaulah orang kaya ni menjadi nilai di sisi Allah, saya Qarun lah bernilai dibandingkan dengan kita.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar kepada di kalangan sahabat-sahabat dia, di kalangan umat dia, kamu bila kamu jumpa orang kaya, jangan kamu hormat orang kaya kerana kaya dia. Jangan respect dia. Jangan kamu kagum dengan kekayaan dia, jangan. Rasulullah pesan, siapa-siapa yang hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Hancur lebur agama kita. Kerana yang kaya bukan manusia, yang kaya ialah Allah. Yang paling kaya atas dunia ni siapa? Allah. Huwal ghani, dia yang paling kaya. Oleh demikian, waktu duha ni kamu kena minta dengan yang paling kaya. Siapa yang paling kaya? Allah dalam hidup. Ni cara Allah nak bentuk dalam hidup pemikiran kita. Jangan sampai peringkat kamu menjadikan harta tu Tuhan dalam hidup kamu. Sampai peringkat kamu letak harta tu segala-gala bagi diri kamu. Orang kita kan, dia jadikan demikian. Dia sebut no money, no talk. Dia sebut demikian. Tak ada duit, jangan cakap. Dia kata, kalau kamu ada duit, baru kamu boleh cakap. Money is power. Duit, harta menjadi kekayaan, menjadi kuasa dalam hidup mereka. Ini cara bagaimana mereka lakukan. Akhir-akhir ni mereka sebut lagi money is king. Dia sebut demikian. Duit menjadi raja, duit segala-galanya. Islam dia tak ajar demikian. Harta benda ni tidak menjadi segala-galanya dalam hidup kamu. Habis tu yang menjadi segala-galanya dalam hidup kamu apa dia? Yang besar Allah. Yang dalam jiwa kamu ni biar ada Allah dalam kehidupan kamu. Yang pertama, kejaran manusia. Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Atas dunia ni saya turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Saya bukan kejar harta. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta Ustaz. Saya nak jawatan. Orang kita ni kan gila jawatan ni pun satu penyakit juga. Tua-tua pun kita nak lagi pegang jawatan. Nak pada jawatan. Tak pandai-pandai dah dalam hidup nak pada jawatan. Kita dah tua dah. Berangan lagi nak jadi Perdana Menteri, misal contoh. Kita dah tua dah. Ni bukan orang Malaysia ni, orang Australia ni, jangan salah anggap pula. Saya nak sebut, kita tua-tua dah. Kita dah tak ada dah masa hidup ni, tapi nak jawatan. Orang kita jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je. Jawatan JKKKKKKK. Jawatan paling halus, berebut. Dia rasa mulia hidup kalau ada jawatan. Bila ada jawatan, kita ni jadi hebat, katanya mereka. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui waktu duha ini diajar, jawatan itu bukan kemuliaan hidup. Kalau jawatan ni jadi mulia, mana besar jawatan kamu dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun jauh lebih besar daripada jawatan kamu kan. Fir'aun tu besar tak besar, dia rasa jawatan dia tersebut sampai dia mengaku dia Tuhan. Fir'aun disebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Allah rakam kata-kata Fir'aun tu waktu mana dia sebut aku Tuhan yang paling agung. Dia mengaku dia Tuhan tersebut. Diceritakan dalam kitab sebut bahawa bila Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Fir'aun pergi mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena kencing manis. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun kuarantin pun tak pernah buat. Fir'aun ni dalam hidup Fir'aun tak pernah, dalam kitab sebut Fir'aun tak pernah bersin dalam hidup. Dalam satu kitab sebut Fir'aun tak pernah menguap dalam hidup dia. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap, tahan je. Merah mata-mata. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia ni. Kenapa? Dengan jawatan ini. Bagaimana Allah sudahkan Fir'aun dengan jawatan dia? Allah tenggelamkan Fir'aun dalam air yang sebegitu. Kemudian Allah simbolkan, inilah manusia paling kejam di atas dunia. Inilah manusia yang paling zalim atas dunia. Fir'aun. Pagi petang ditunjuk tempat dia dalam neraka.
Setiap hari, setiap masa ditunjuk dalam perjalanan Fir'aun sekarang ni, dalam perjalanan untuk menuju sampai ke neraka ni, setiap hari ditunjuk tempat dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kesengsaraan padanya. Islam datang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ajar jawatan ini tak memuliakan hidup seseorang. Jangan kita rasa mulia jawatan sampai berkelahi sama-sama kita, sampai baling kerusi sesama kita, berebut nak pegang jawatan. Jangan. Siapa yang pegang jawatan, dia kena ingat dia sedang pegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah nanti. Peganglah jawatan apa pun. Kebanyakan orang pegang jawatan semua menyesal. Semua menyesal. Yang pegang jawatan ni termasuk saya. Kita akan menyesal di akhirat nanti. Termasuk siapa saja pun. Sampai Rasulullah kata, bila Abu Dzar Al-Ghifari datang berjumpa dengan Rasulullah, kenapa kamu tak lantik aku jadi gubernur ya Rasulullah? Abu Dzar kan, dia datang tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Aku tidak dilantik menjadi gubernur. Orang lain semua kamu lantik jadi gubernur. Aku seorang ni, kenapa kamu tak lantik jadi gubernur ya Rasulullah? Terasa jugalah nak jadi YB, senang cerita. Terasa jugalah nak dipanggil dengan gelaran-gelaran tertentu. Rasulullah jawab pada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'if, innaha amanah, wa innaha yawmal qiyamati nadamah. Rasulullah sebut, wahai Abu Dzar, kamu tu lemah. Innaka dha'if, kamu tu lemah. Innaha amanah, pegang jawatan ni, pegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Wa innaha yawmal qiyamati nadamah. Kebanyakan orang yang pegang jawatan ni semua menyesal di akhirat nanti. Menyesal. Kalau tak menyesal, kenapa suami melarikan diri daripada isteri? Kalau tak menyesal, kenapa isteri melarikan diri daripada suami? Masing-masing melarikan diri di akhirat nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Semua melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang dengan saudara dia, adik-beradik melarikan diri. Sampai di akhirat nanti, kita berjumpa adik-beradik kita, saling tuding menuding. Engkau jangan mengaku engkau adik-beradik aku. Isteri berjumpa dengan suami, dia sebut ada suami, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Suami pula sebut, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Jangan mengaku. Anak sebut pada mak ayah, engkau jangan mengaku engkau mak ayahku. Mak ayah sebut pada anak-anak, engkau jangan mengaku engkau anak aku. Kenapa masing-masing tak nak mengaku? Kenapa tak nak mengaku? Kerana tak tunai tanggungjawab. Tak tunai tanggungjawab. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di pada mahsyar nanti, masing-masing fikir diri masing-masing. Macam mana nak suruh selamat sekarang? Depan tu neraka, depan tu neraka. Seberang sana tu syurga. Nak suruh biar lepas ke syurga tu, depan neraka tu, membingungkan dalam hidup di pada mahsyar Allah. Masing-masing fikir macam manalah nak lepas sekarang. Di akhirat Allah. Di akhirat nanti, masuk saya, masuk tuan-tuan, kenapa semua dipertanggungjawab terhadap orang yang berada di bawah tanggungan dia? Tuan-tuan jadilah jawatan apa? Tuan-tuan jadi AJK masjid kan? Minta maaf nak sebut. Jadi AJK masjid. Tuan-tuan masuk dalam kubur kejap lagi tuan-tuan menyesal. Kalau tuan-tuan tak tunai tanggungjawab. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Engkau AJK masjid kan? Ya. Subuh pagi tadi engkau datang tak? Subuh pagi. Tanya soalan demikian je, jenuh dah nak jawab. Engkau suami orang ni kan? Ya, saya suami orang ni. Tapi anak-anak kamu kenapa tak tutup aurat? Kenapa menantu kamu tak tutup aurat? Kenapa? Menjawab dalam kubur nanti. Menjawab. Nak sebut. Tu baru jadi suami orang baru. Tu baru jadi AJK masjid baru. Jadi ketua kampung lagi jenuh. Tanya je. Minta maaf ni kalau ada ketua kampung kat sini. Nak sebut. Dalam kampung kamu berapa orang tak sembahyang Jumaat? Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam kampung kamu berapa orang yang minum arak? Dalam kampung kamu berapa orang yang berjudi? Berapa orang yang beli nombor ekor? Semua Allah tanya. Semua Allah tanya.
Tu Allah tak tanya lagi. Dalam kampung kamu, berapa orang minum air ketum? Air ketum. Tanya soalan demikian. Jenuh nak menjawab ketua kampung. Ni pegang. Naik lagi jadi yang berhormat. Naik lagi jadi yang amat berhormat. Naik lagi jadi agung dan sebagainya. Jawab depan Allah nanti. Bila begitu, kita mula rasa bebanan. Maknanya Allah tak muliakan kita dengan jawatan. Seboleh mungkin jangan pegang jawatan. Seboleh mungkin jangan berebut jawatan. Pada diri kita ni, biar kita tahu bahaya ni. Kalau aku pegang jawatan orang, nak lepas di akhirat macam mana. Bila Allah nak suruh sedar macam ni? Waktu duha. Waktu duha ni Allah nak suruh sedar. Orang yang ada tanggungjawab. Orang yang dia dalam keadaan yang dia memikul tanggungan. Di akhirat nanti kamu akan kena jawab. Lalu Allah jadikan duha. Duha ni nak suruh kamu tunduk pada Allah. Kamu jadikan diri kamu ni, aku ya Allah, tolonglah bantu aku dalam aku memikul tanggungjawab ini. Ni cara Allah jadikan duha, nak suruh kita ni break sekejap daripada kelajuan hidup. Sibuk pagi lagi daripada rumah kita keluar. Lalu bila kita teringat tanggungjawab kita ni, mayang sunat sekejap, Allahu Akbar. Lalu mulut kita sebut, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Wahai Tuhanku, waktu mana duha ni duha kamu ya Allah. Kehebatan itu kehebatan kamu. Wal jamaluka, keindahan, kecantikan semua milik kamu. Allahumma Allahumma in kana rizqana fis sama' fa anzilhu. Baru kita sebut, ya Allah, daripada tanggungan yang aku ada ni, rezeki-rezeki yang ada tu, tolonglah bantu aku ya Allah. Wa in kana rizqana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki aku ni jauh, tolong dekatkanlah ya Allah. Dengan tujuan nak suruh apa dia? Kita ingat tujuan hidup ini bukan untuk yang ni. Tapi tujuan hidup ni, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal dalam hidup kami. Dua. Ada orang jawab, Ustaz, saya tak sibuk pun mengejar yang disebut dengan harta, tahta. Saya tak sibuk pun. Habis kamu kerja apa? Saya sibuk dalam hidup ni, turun pagi balik gelap, mengejar rupa, Ustaz. Rupa ni nak suruh jadi cantik sepanjang masa. Nak suruh jadi, jangan nampak tua. Dalam hidup kita ni, kalau orang panggil pakcik, marah terus. Apa pakcik? Abang lah. Tak nak. Orang kita ni nak mempertahankan kecantikan. Kalau tidak, takkan kaya toke-toke kosmetik tersebut. Pakai kosmetik kan, sibuk kan, bagi tahu produk-produk kosmetik mereka. Ini produk yang menjadi anti kedutan, dipanggil begitu. Ni produk kami ni, yang perempuan sibuk, dia nak putihkan muka. Memutihkan muka. Ku putih dia. Yang perempuan, nak muka putih, lengan hitam legam. Yang minta maaf nak sebut demikian. Yang toke-toke produk ni, produk kecantikan ni sibuk bagi tahu pada orang ramai. Salahkan kecantikan anda. Tunjukkan kecantikan anda. Yang dia tu tak cantik-cantik langsung. Dia nak suruh orang lain nak tunjuk cantik. Marah ni kalau ada toke kosmetik ni. Saya nak sebut, yang lelaki sibuk nak berbadan sada. Tak apalah, muka tak handsome tak apa. Yang penting kaya, katanya dia. Muka tak handsome tak apa. Tapi yang penting badan sada. Sada, tahu maknanya sada? Sasa bodoh, dia panggil begitu. Ni sada, senang cerita ni. Minta maaf ni nak sebut. Rela tak makan nasi, makan telur dia satu biji sehari. Rela tak datang sembahyang maghrib. Anak-anak muda ni kan, tak datang sembahyang maghrib. Anak tua pun tak datang sembahyang maghrib. Kenapa? Pergi gym, nak betulkan badan. Nak suruh badan nampak berketul-ketul. Rela tak datang sembahyang isyak. Tak datang sembahyang isyak. Ni nak pergi main bola ni, futsal ni kejap lagi. Nak sepak bola, nak kayuh basikal. Pukul 12 tengah malam kayuh lagi basikal. Pukul 1 pagi sepak lagi bola. Kita tanya anak-anak muda tersebut, kamu pukul 1 pagi main bola lagi, pukul 1 pagi, pukul 12 tengah malam kayuh basikal lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Sebelum tanya semayang subuh lagi, kamu nak bangun semayang subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Kalau pukul 2 pagi
masih lagi mengayuh basikal, main bola, sibuk lagi. Masa tu bukan masa sihat, masa rehat. Allah jadikan masa malam ni wal-laili iza saja. Allah sebut wad-duha wal-laili iza saja. Demi malam yang penuh dengan kesunyian, ketenangan. Allah jadikan demikian. Masa tu masa rehat dalam hidup kamu. Untuk kamu bangun lagi, kamu mengejar yang patut kamu kejar dalam hidup. Ini cara Allah jadikan demikian. Dalam keadaan begitu, orang kita sibuk. Nah jadi, dalam keadaan yang badan dah berketul-ketul dah. Badan dah sasa dah. Untuk apa kita tanya? Sekarang badan kamu dah nampak sasa dah. Badan kamu dah nampak, kamu dah cantik dah sekarang. Untuk apa? Untuk apa dalam hidup kamu? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Tu je nilai dia nak tunjuk body. Tak ada nilai langsung. Yang perempuan nampak dah cantik dah, pakai baju genang, terjun daripada atas turun ke bawah, nak berebut pingat. Rela tunjuk badan-badan dalam hidup kita ni. Inikah nilai dalam hidup? Allah, dia jadikan waktu duha. Nak suruh kita nampak apa benda yang kamu kena kejar sebenarnya dalam hidup ni. Dalam hidup ni. Kerana jangan ada seorang pun orang kawasan ni, saya nak sebut yang datang pagi ni, jangan ada seorang pun bila mati masuk dalam kubur nanti tiba-tiba kena satu penyakit. Tuan-tuan jangan kena penyakit ni. Penyakit apa? Bila masuk dalam kubur tiba-tiba kena penyakit menyesal tak sudah. Sekarang tak menyesal lagi sebab kita tak mati lagi. Sekarang tak rasa lagi sebab tak mati lagi. Tapi kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur tu, masing-masing akan sebut, beruntung kamu kerana kamu masih lagi boleh hidup. Manakala kita yang hidup ni, kenapa kita tak mengambil kesempatan ini untuk kita je membetulkan kembali jalan hidup kita? Allah dah bagilah peluang. Kalau kita ni di antara orang yang dalam kubur tu kan, kita di antara orang dalam kubur, mesti masa ni kita penuh penyesalan lagi. Sesi soal jawab malaikat muka dalam, kita tahu siap ke tak siap lagi. Selesai dah, belum lagi ni. Dalam kubur ni, tentu kita akan datang penyakit menyesal yang tak sudah. Allah cerita dalam Al-Quran Karim. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Sehingga sampai saat kematian di kalangan kamu. Datang dah mati, itu betul lah. Kamu memang mati dah sekarang. Bila masuk saja dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia disebut, qala rabbirji'un. Malaikat, bagilah peluang, bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? Kenapa? Ni sekarang kan kita sedang hidup kan? Waktu mana dalam kubur baru nak sebut qala rabbirji'un. Malaikat bagi peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? Dia jawab, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Waktu mana hidup ni tak terbuat. Waktu mana kita hidup sekarang ni, kita tak buat amalan salih. Lalu kita pun minta dengan malaikat. Malaikat bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik, nak buat balik amalan salih. Maknanya apa dia? Kamu ni orang Islam ni, tapi kamu terpedaya dengan dunia. Kalau kamu bukan Islam, kamu tak tahu pun amalan salih apa. Tapi oleh kerana kamu orang Islam, kamu akan sebut, qala rabbirji'un. Malaikat bagi peluang untuk saya hidup balik di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut yang kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ayah-ayah, ibu-ibu, sekejap je lagi saya nak sebut. Kita akan berjumpa dengan yang disebut dengan alam barzakh ini. Bila masuk dalam kubur nanti, janganlah ulang sebut kalimah ini.
Jangan sebut. Ni mesti orang tak melalui masa duha yang bernilai dalam hidup dia. Mesti kita terlupa dalam hidup. Kita tanya, Ustaz, habis tu saya sepanjang saya hidup ni, waktu duha segini, Allah jadikan dengan tujuan apa? Ulama-ulama jawab, tujuan untuk kita mengejar kembali apa yang patut kita lakukan sepanjang kita hidup sebelum daripada kita masuk dalam kubur ini. Waktu duha. Apa yang kena kejar? Kalau kita tanya, kena kejar apa Ustaz? Yang pertama, mengejar hidayah Allah. Yang pertama dalam hidup ni, kena kejar hidayah. Hidayah ni, jangan tak kejar. Siapa yang terlepas hidayah, menyesal tak sudah dalam hidup dia. Kejar hidayah maksudnya, mendapatkan hidayah Allah. Sepanjang kita hidup, orang tanya, kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kejar apa? Saya kejar hidayah Allah. Hidayah, bukan kejar nur hidayah, tidak. Tapi kejar hidayah. Hidayah maksudnya bimbingan Allah. Satu tiap kali mana kita solat, kita tak berhenti lagi sejak daripada mula akil balik sampai hari ni, mulut kita akan sentiasa sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah hidup saya ke jalan yang lurus, ya Allah. Hidayah ni kena kejar. Kalau tak kejar hidayah, terlepas. Sebagaimana yang kita diajar supaya baca doa. Dalam doa yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni sentiasa baca doa ni. Kerana apa dia? Terlepas hidayah ni, boleh terlepas. Kita baca apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kamu rentak hidayah yang telah kamu bagi pada kami ini. Jangan tertarik hidayah ini. Ni dalam hidup ni kena dapatkan hidayah. Mengejar hidayah. Macam mana kita nak kejar hidayah? Ni Allah jadikan waktu duha ni. Waktu duha ni mengejar di antara rezeki-rezeki yang kita kena dapat dalam hidup, ialah hidayah. Kerana tak semua benda dalam hidup ni dapat hidayah. Kalau ada orang yang patut layak dapat hidayah, yang sepatutnya dapat pada diri dia, siapa dia? Bapa saudara Rasulullah, Abu Talib. Abu Talib tu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, tapi Allah tak bagi hidayah untuk diri dia. Abu Talib tu kan bapa saudara Rasulullah, dia tak kenal ke Rasulullah? Kenal Rasulullah. Semenjak daripada kecil lagi dia berjaga Rasulullah. Umur 8 tahun tu jaga Rasulullah. Bila Rasulullah nak kahwin, bila Rasulullah tolong dia berniaga, Rasulullah nak kahwin dengan Khadijah, dia yang bawa pinangan untuk berkahwin dengan Khadijah. Waktu mana dia nak wafat, Rasulullah jadi Nabi dan juga Rasul, dia yang tahankan Rasulullah. Tapi dekat nak meninggal dunia, Abu Talib tak boleh mengucap. Tak nak mengucap. Bukan tak boleh mengucap, tak nak mengucap. Bila diajar pada Abu Talib, Rasulullah sebut pada Abu Talib, pakcik seorang lagi tak mengucap. Anak pakcik Ummu Hani dah mengucap 2 kalimah syahadah. Anak pakcik Ali bin Abi Talib pun mengucap 2 kalimah syahadah. Isteri pakcik Fatimah binti Asad dah mengucap 2 kalimah syahadah. Tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Pakcik, tolonglah. Tolong sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut yang ni je pakcik. Geleng kepala Abu Talib. Geleng kepala. Nak Muhammad tak nak. Kenapa tak nak mengucap? Orang lain semua dah mengucap. Aku tahu syurga yang kamu sebut tu betul. Neraka kamu sebut tu betul. Pada mahsyar tu semua betul. Azab kubur tu betul. Tapi biarlah aku seorang ni mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Ni Abu Jahal, Abu Lahab, kenyik mata kat sebelah tu. Engkau mengucap, tak ada orang nak siapkan jenazah kamu nanti. Engkau mengucap, tak akan ada kamu dengan nenek moyang kamu nanti. Ni gambaran yang dibawa kepada Abu Talib. Akhir tak mengucap. Rasulullah pegang tangan Abu Talib. Nangis Rasulullah. Menangis teresak-esak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah, ya Allah, tolong selamatkanlah pakcik aku seorang ni. Aku sayang dia, ya Allah. Rasulullah sayang pada Abu Talib. Tak boleh nak sebut sayang. Turun ayat Quran, tegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Sebab tu saya sebut mengejar hidayah ini penting dalam hidup kita. Kena kejar hidayah. Macam mana nak kejar hidayah? Baca Quran. Macam mana nak kejar hidayah? Duduk dalam majlis ilmu. Macam mana nak kejar hidayah dalam hidup kita? Kita kata nak kejar macam mana Ustaz? Dengan orang-orang saleh. Jangan jauh hidup dengan orang saleh. Cari je orang saleh di keliling dalam hidup kita. Kita ni biar ada terus nama-nama. Kita sebut guru saya yang belajar tafsir, nama sekian-sekian. Guru saya yang belajar hadis, nama sekian-sekian. Guru saya yang belajar sirah, nama sekian-sekian. Mesti ada dalam hidup kita demikian. Tuan-tuan kena ada yang demikian. Supaya apa dia? Ini sumber hidayah kekuatan dalam hidup kita. Jangan kita masuk dalam kubur sekejap lagi, malaikat tanya kita, kamu belajar dengan siapa? Guru tafsir kamu siapa? Guru hadis kamu siapa? Guru sirah kamu siapa? Dia pun jawab, Google, ya Allah. Dia jawab, semuanya guru saya Google. Segala benda dalam hidup saya, nak tahu je dalam Yahoo. Tengok dalam yahoo.com. Malaikat pun angkat aja belantan tu, pom terus. Yahoo katanya malaikat. Kerana apa dia? Kedegilan kita untuk mendapatkan yang disebut dengan hidayah Allah di atas muka bumi. Yang pertama, sepanjang kita hidup ni, waktu duha ni, Allah nak suruh kita dapat hidayah. Lalu kita macam doa, ya Allah, tolonglah ya Allah, hidayahkan dia aku ya Allah, bimbing dia aku ni, sehingga kita ni terbuat benda yang disuruh oleh Allah. Macam kita datang pagi ni, para hadirin sekalian, saya nak sebut ni betul-betul hidayah Allah, bimbingan Allah. Ada orang yang dia datang ni bukan kerana dia tahu ada kuliah ni, dia dengar suara kat luar, dia tengok masjid ni ramai yang dakun, dia pun singgah, dia pun masuk dengar. Oh, ni kenapa ni? Kerana hidayah Allah dalam hidup. Ada yang datang, ada yang tahu pagi ni, tapi dia tak boleh datang pun. Ni tak boleh datang pun. Kalau kita tanya kenapa tak datang, tu ramai-ramai dekat masjid tu ada apa? Ada kuliah duha. Siapa yang ceramah? Ustaz Ahmad Dasuki. Dia cerita apa? Cerita bab mati je. Ustaz Ahmad Dasuki. Habis tu engkau tak datang ke? Tak datang lagi. Kenapa tak datang? Aku tak dapat hidayah. Senang je dia jawab. Dalam hidup ni, Allah, kalau Allah tak bagi hidayah, anak kita, isteri kita lawan Islam. Orang yang paling dekat dengan dalam hidup kita tak dapat hidayah, nak buat macam mana? Tak mudah marahan sekali dalam hidup ni. Dalam hidup ni kadang-kadang anak menantu kita sendiri, kita kata macam mana Ustaz, saya ni puah bagi air tawar ni, bagi pada suami saya supaya dia datang masjid, tak datang-datang. Kita kata bagilah air tawar 1 ton drum pun tak ada. Kenapa? Hidayah Allah tidak menjadi miliknya. Dia tak mengejar pun hidayah. Yang pertama, mengejar hidayah. Yang kedua, dalam hidup kita ni, mengejar ilmu biar banyak. Dalam hidup ni, biar ilmu tu biar jadi banyak. Jangan sama saja peringkat ilmu kita, jangan. Jangan berhenti ayah-ayah ibu-ibu dalam mengejar ilmu. Jangan kita ingat dah habis dah peringkat belajar di MCE dahulu, ataupun belajar dah SPM dahulu, habis dah peringkat degree dahulu, maka habislah kita belajar. Tak. Belajar ni minal mahdi ilal lahdi, daripada lahir sampai kita masuk liang lahat. Jangan berhenti untuk belajar. Belajar ni sentiasa, kerana dengan kita belajar mengangkat darjat kita di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kami. Kamu tak sama. Orang beriman dengan orang munafik sama tak sama? Tak sama. Orang kafir lagi tak sama. Kedudukan ini, saya nak sebut yang ini kena jelas. Sebab orang kita ni, dia rangkum sekali je. Islam tu sekali je. Padahal di kalangan orang Islam ni ada dua. Satu orang mukmin, satu lagi si munafik. Yang munafik ni lah yang sentiasa mengganggu kerja-kerja orang mukmin. Dalam Islam ni dia pecah dua. Tapi orang kita dia tak berani nak sebut munafik. Orang kita kan, dia kata jangan sebut-sebut munafik ni.
Kafir pun jangan sebut. Habis tu, kalau tidak kafir, kamu apa? Munafik. Munafik ringan sikit disebut. Kadang-kadang ada yang sebut demikian. Padahal munafik ni, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni, tempat dia di dasar api neraka Allah. Tuan-tuan jumpa kan? Orang yang nak dengar kuliah, dengan orang yang halang dengar kuliah. Ada dua kan? Orang Islam ni. Kalau kita nak buat kuliah, kita buat contoh yang mudah. Yang nak buat kuliah, terus seronok. Saya support, dia sebut, saya akan bagi sokongan. Buat kuliah, perlu apa, saya akan bagi. Tapi ada satu kumpulan, jangan panggil ustaz ni. Jangan bawa ustaz ni. Kita jangan bagi peluang pada ustaz ni bercakap. Ada dua kelompok kan sebut. Dua kelompok di kalangan kita. Maknanya apa dia? Ada kelompok mukmin, ada kelompok munafik. Ada orang yang terakhir ni kan, kita tengok anak-anak yang muda-muda ni berani lantang siapa Muhammad, siapa dia pertikai Rasulullah, dia pertikai Islam. Islam apa? Dia mencarut dan sebagainya. Hina agama Islam. Kita kata, ada juga orang Islam yang hina Islam ni. Kita jawab, bukan zaman kita je, zaman Rasulullah dahulu. Kenapa? Kerana orang munafik dengan orang mukmin, dia akan bertembung sepanjang masa. Orang munafik, dia akan sebut, ni bukan ustaz, ni bukan ulama-ulama, ni ular dalam semak, dia sebut. Orang munafik, mana dia suka dengan ulama-ulama? Mendedahkan diri mereka, yang menyebabkan mereka akan bertembung. Macam mana kita nak beza diri kita dengan mereka sebut? Dengan ilmu. Ilmu menjadikan diri kita ni terangkat di sisi Allah. Jangan kita jadi orang munafik. Orang munafik inilah yang bau fitnah pada Rasulullah, mau fitnah pada isteri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, yang cerita tentang mengenai hadisul ifki. Dia sebut Rasulullah, isteri Rasulullah pembezina dengan Safwan bin Mu'attal. Dia yang viralkan dalam kota Madinah tersebut. Dia yang sebarkan dalam Facebook di kota Madinah. Bagi tahu di kota Madinah ni, dia kata isteri Nabi pun berzina. Lalu Allah turun sampai Rasulullah hampir-hampir nak cerai Aisyah. Turun ayat Quran, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Orang yang bawa cerita-cerita gosip-gosip liar tersebut, usbatun minkum, sebahagian di kalangan kami. Allah cerita terus, siapa? La tahsabuhu syarran lakum. Ni orang-orang munafik. Jangan ingat jahat yang dilakukan itu membawa kebaikan untuk mereka. Bal huwa khairul lakum. Bahkan kebaikan itu akan datang pada kami. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Dan setiap orang yang bawa cerita-cerita fitnah tadi, semua akan bawa dosa dalam hidup mereka. Walahu azabun azim, azab yang amat pedih yang Allah sediakan untuk mereka semua. Ni nak bezakan kita di antara orang mukmin dan orang munafik dengan ilmu. Ilmu. Tuan-tuan kena sentiasa belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti. Sampai kita mati dalam keadaan kita belajar. Sampai Allah jadikan syurga bagi orang yang belajar. Syurga mati syahid. Orang yang belajar. Tuan-tuan keluar daripada masjid ni kejap lagi. Jangan berhenti niat. Malam ni saya nak datang lagi majlis ilmu. Malam hari ni saya nak buat lagi. Kenapa? Saya mesti jadi orang mukmin. Saya tak nak jadi orang munafik. Na'udzubillah min dzalik dalam hidup ini sendiri. Ini sifat yang mesti ada pada diri kita. Dua, mengejar ilmu. Yang ketiga, mengejar keberkatan dalam kehidupan kita. Biar berkat. Ni cara Allah jadikan. Waktu duha ni, Allah nak suruh kita kejar biar berkat. Berkat ni hanya dalam Islam, tak ada dalam agama lain. Islam je mengajar berkat. Berkat ni apa dia? Yang sampai kita baca dalam doa kunut kita pagi tadi. Dan setiap pagi je kita akan sebut wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami setiap apa yang kamu kurniakan pada kami. Berkat ni apa dia? Satu yang sikit tapi dirasakan banyak. Itu tanda berkat. Sesuatu yang sukar tapi dirasakan senang, tanda berkat. Suatu yang panjang masa tapi dirasakan singkat masa, itu tanda berkat. Macam kita duduk dengan dalam majlis ilmu,
Dah sejam dah kita duduk. Kita kata sejam. Allah rasa baru je Ustaz muqaddimah tadi. Kita rasa demikian. Tanda apa? Tanda berkat. Berkat ni kita rasa bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan tu al-mubarak, bulan yang penuh dengan berkat. Kita sampai 21, 22, malam 27 tu menangis tesak-esak kita ni. Kenapa? Kerana tanda berkat. Kalau boleh Ramadan ni, tiap-tiap hari Ramadan. Ni tanda berkat, dia panggil macam. Hidup kita ni, rumah tangga biar berkat. Keluarga kita biar berkat. Rezeki kita biar berkat. Segala benda biar berkat. Kita bukan nak rumah besar, tapi kita nak rumah berkat. Rumah besar, ada istana lagi, tapi penuh hantu gaya dalam rumah. Buat apa? Buat istana besar-besar, buat villa besar-besar, buat banglo besar-besar, tak duduk. Kenapa? Penuh dengan hantu. Tak berkat langsung, dipanggil macam. Bahaya. Bahaya dalam hidup kita. Kita bukan nak kereta mewah, kita nak kereta yang diberkati. Kereta mewah pun, dalam kereta ada driver kita, duduk belakang lagi, tapi masam je dalam kereta. Untuk apa? Lebih baiklah kereta kancil, anak 18 orang dalam kereta, sibuk melambai orang tepi jalan, mak ayah senyum je dalam kereta. Tanda berkat kan? Berkat ni suatu yang tak dapat pada agama lain kecuali Islam. Ni sampai kita nak makan, kita baca Allahumma barik lana, ya Allah tolong berkatlah fi ma razaqtana, terhadap makanan yang kamu bagi makan pada kami. Bila anak-anak kita berumah tangga, mulut kita pergi berjumpa dengan dia, barakallahu lakuma, keberkatan Allah lah untuk kamu berdua. Wa barak alaikuma, biar saling memberkatilah di antara satu sama lain. Wa jama'a bainakuma fil khair. Ni doa kita kan. Kenapa doa berkat? Kerana sesuatu yang sukar dapat kecuali dengan kita mengejar untuk mendapatkannya. Bila Allah nak suruh kita sedar tentang nilai berkat ni? Waktu duha. Ni waktu duha ni. Waktu yang berkat. Sampai Allah suruh sujud pada dia. Allah suruh sembahyang sunat duha ni. Ulama ada sama besar ni dengan nilai bangun tahajud malam. Nak sebutnya besar punya nilai waktu ini. Nak suruh gambaran apa dia? Malam-malam kamu dengan tahajud, siang-siang kamu dengan duha dalam hidup kamu. Ini cara Allah jadikan demikian pada diri kita. Apa lagi yang kena kejar dalam hidup? Keikhlasan dalam kita melakukan setiap perbuatan. Ni, setiap benda yang kita buat ni biar jadi ikhlas. Jangan kita ni hilang keikhlasan. Berumah tangga kerana Allah. Sebut demikian. Dalam hidup kita, ya Allah, aku betul-betul kerana kamu, ya Allah. Aku tak berumah tangga kerana perempuan cantik. Aku tak berumah tangga kerana suami aku kaya. Aku tak berumah tangga kerana yang lain. Tapi aku berumah tangga ni betul-betul kerana Allah. Kan Rasulullah sebut, siapa yang kahwin dengan seorang tersebut, li jamaliha, wali hisabiha, wali maliha, wali. Kemudian hujung tu Rasulullah kata, wali diniha, fasfaz bizatid din. Bila di antara kamu harta benda, keturunan, kemudian kecantikan dia, tapi hujung je biasa orang cari agama. Kamu pilih yang agama, Rasulullah sebut. Taribat yadak. Kamu akan hidup dengan penuh. Dengan keikhlasan dalam kehidupan kamu. Rasa tenang dalam hidup kamu akan datang pada demikian. Yang ni pun tak dapat kecuali Islam. Dia mesti Islam, baru dia tahu nilai yang disebut dengan keikhlasan. Dia mesti mukmin, baru dia akan rasa bagaimana bernilainya terhadap keikhlasan. Kemudian yang kelima, dikejar dalam hidup taubat yang berterusan. Keampunan Allah, biar sentiasa diampun dosa kita. Ni waktu-waktu duha begini ni, kalau orang tanya turun bagi balik gelap, cari apa? Cari keampunan Allah. Saya nak Allah mengampunkan dosa saya. Jangan kita menghadap di hadapan Allah di saat mana dosa yang menggunung tubuh badan kita. Tak ada nilai dalam hidup. Mati dalam keadaan harta benda banyak, kereta mewah, segala benda kita ada, rumah tangga ada, tapi masuk kubur, masuk neraka terus dalam hidup kita. Tak ada manfaat langsung hidup. Pengaruh ramai. Follower kita berjuta di belakang kita. Tapi waktu mana kita mati masuk dalam kubur, masuk neraka terus. Junam terus dalam neraka. Tak ada manfaatnya hidup. Nak suruh jangan jadi junam dalam neraka, benda apa yang kena ada? Keampunan Allah biar berterusan.
Allah mengampun dosa kita. Mulut kita tu jangan berhenti sebut Rabbighfirli. Kita buat apa saja pun biar Allah ampun. Biar Allah ampun. Sebut ada keluarga kita demikian. Jangan kita ni meninggalkan dosa yang banyak di atas dunia. Biar saat mana kita mati sama dosa-dosa yang kita buat. Jangan kita mati, saat mana kita mati, tiba-tiba dosa kita masih hidup. Dosa kita masih hidup di atas dunia, sedangkan jasad kita sudah mati. Jangan demikian. Biarlah saat mana kita mati, dosa-dosa kita mati, pahala kita masih hidup di atas dunia. Pahala masih hidup di atas dunia. Lalu kita seorang masuk dalam kubur. Pahala ini memberi berterusan untuk diri kita di dalam kubur, ganjaran-ganjaran yang banyak dalam hidup ini. Ini cara dalam hidup kita, mengejar keampunan Allah. Mengejar keampunan Allah. Macam mana caranya? Salah satu caranya, jangan simpanlah harta-harta kita di dunia ini. Jangan. Mula kita menghantar harta-harta kita yang ada atas dunia ni, pos ke akhirat. Hantar ke akhirat. Ini mendapat keampunan Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu buat yang ni, yang saya pesan ni. Mulai daripada hari ini, tiap-tiap hari hantar harta ke akhirat. Hantar harta ke akhirat. Harta yang kita cari kan. Macam mana? Macam orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah, dia beli barang banyak-banyak. Dia tengok barang dia banyak, tak boleh bawa naik atas kapal terbang. Macam mana dia buat? Dia push ke Malaysia. Barang dah sampai dah. Kurma dah ada dah. Air zam-zam dah sampai dah. Segala benda barang dah sampai dah. Tuan masih lagi dekat Mekah. Ini cara demikian. Kita sama juga. Rumah kita biar dah sampai dah di akhirat. Kereta kita dah sampai dah di akhirat. Pakaian kita semua dah ada di akhirat. Tuan masih lagi atas dunia. Bila kita mati masuk dalam kubur, berjumpa balik segala barang yang telah kita hantar ke akhirat. Macam mana cara nak dapatkan keampunan Allah ni? Kita sedekah, kita infak, kemudian kita hibah, kemudian kita wakaf. Banyak cara untuk kita nak dapatkan keampunan Allah ini dalam hidup kita ni sendiri. Banyak. Kita setiap kali mana kita infak, tuan-tuan sedekah kan, tengok di masjid ni. Tengok, mari jumpa edikasi masjid. Apa yang perlu pada masjid ni? Masjid ni jawab, mikrofon kita nak suruh kuat lagi. Aircon kita nak suruh sejuk. Biar orang keluar semua, keras semua kita. Kemudian masjid sebut, kita nak kapet yang lembut lagi. Kita nak datangkan ustaz-ustaz yang jauh-jauh untuk buat kuliah tempat kita. Siapa yang nak membiayai dan sebagainya? Kita jawab, saya bayar semua. Yang kita bayar tu bukan kita bayar pada masjid, kita bayar untuk diri kita sendiri. Kena ingat demikian. Jangan kita ingat, rugilah aku bagi pada masjid. Tak rugi. Macam kita kan, hari-hari Jumaat tu kan, lalu tabun derma. Lalu tabun derma depan kita. Kita waktu mana lalu tabun derma, kebetulan dalam poket ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Kita biasa RM1 masuk. Ada setengah orang nak lalu tabun derma tu, bingkah bangun sembahyang sunat terus dia. Rajin terus sembahyang sunat. Nak sebutnya gambaran pada diri dia. Kenapa? Bimbangnya dia. Padahal di akhirat nanti dia berjumpa balik RM1 tu. Yang RM1 tu dia berjumpa. Bila dia jumpa yang RM1, dia tengok, dia mandang. Kenapalah aku masukkan yang RM1? Kenapalah aku bodoh sangat yang tak pergi masuk dua-dua terus dalam tabung tersebut? Kan untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain pun. Rumah-rumah kita ni, kita cari untuk siapa? Kita cari untuk diri kita ke kita cari untuk anak-anak kita? Anak-anak kita kan dia ada rumah sendiri kan? Dia dah kahwin, dia dah berkeluarga dah, dia ada rumah dia sendiri. Rumah ni kita cari untuk siapa? Cari untuk diri kita lah. Macam mana cara? Jumpa dengan edikasi masjid. Saya mati, isteri saya meninggal dunia, kemudian rumah tu saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk masjid. Kita mati masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati tak percaya. Nak tahu berjumpa atau tak berjumpa? Nak gambarkan tentang cerdiklah tu. Dalam hidup kita, Allah sempat wakaf. Sempat juga kita bagi. Ni orang yang mengharapkan keampunan Allah. Masjid pula, dia umum je pada orang ramai. Tiap-tiap hari Jumaat, kita ada harta wakaf yang telah diwakafkan oleh Allah, yarham sekian-sekian.
Rumah dia dengan kereta dia, segala keperluan dalam rumah tersebut berharga dan bernilai. Bila dinilai sahaja bernilai lebih kurang 800,000. Kita sebut kita tak nak jual 800,000, kita nak jual sebanyak lebih kurang 400,000 saja. Kita sebut demikian. Siapa yang berjaya beli, dia wajib untuk datang sembahyang berjemaah. Bila dia meninggal dunia, dia wakafkan balik untuk masjid. Kan harta orang Islam tu semua berkisar dengan orang Islam. Masjid boleh membiayai anak-anak belajar, boleh bagi yuran, boleh bayar yuran pengajian anak-anak. Tak perlu buat pinjaman dengan PTPTN. Datang ke masjid je, anak Korea boleh datang guna duit masjid ni untuk kamu belajar. Kamu nak belajar bidang apa? Dalam bidang kedoktoran, bidang apa? Masjid tanggung. Masjid yang bagi beasiswa. Semua itu akan kembali balik pada Islam. Tak rugi pun para hadirin sekalian. Kan harta masjid banyak kan? Harta masjid yang telah diwakafkan, orang nampak masa depan hidup. Kenapa orang India boleh buat? Kenapa orang Islam tak boleh buat? Orang India beli emas tu, nak letak di atas kuil dia tu beratus ribu. Nak letak dia tempat loceng yang dalam kuil mereka. Mereka tahu nilai. Dengan mereka bagi sebut, mereka akan dapat untung jauh lebih besar. Kenapa orang Islam tak nampak yang jauh lebih besar yang dijanjikan oleh Allah? Kenapa kita kedekut sebegitu rupa dengan rumah Allah? Kita kedekut sebegitu rupa dengan jalan agama Allah. Kerana kita tak nampak keampunan Allah itu jauh mengatasi daripada yang disebut dengan keuntungan yang sedikit yang kita dapat. Itulah kita merempat sampai hari ini. Kita, orang Islam kita tak maju. Kenapa? Salah satunya kekedekutan yang ada pada diri kita. Kedekut sangat. Sampai peringkat kita nampak nilai dunia, kita tak nampak nilai akhirat dalam hidup kita. Kemudian yang akhir sekali, mengejar husnul khatimah. Yang ni kena kejar. Yang akhir sekali saya nak sebut pada pagi ni, kena kejar yang disebut dengan kematian yang penuh dengan husnul khatimah. Kalau kita tak kejar kematian husnul khatimah, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kena cari, kena belajar macam mana nak suruh mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ni tak ramai orang yang nak belajar. Kerana masing-masing berfikir macam mana nak hidup, macam mana nak hidup. Jarang di kalangan kita berfikir macam mana nak suruh mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah inilah yang menjadi keutamaan dalam hidup. Kerana berjaya tak berjaya seorang bukan dinilai pada rumah dia besar, kereta dia mewah, tapi berjaya dia bila mati dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaya dalam hidup. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, tak cakap dah, lepas pada dia sebut la ilaha illallah tu, dia mati. Wajib untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah gambarkan demikian dalam hidup kita. Mesti kita berusaha sekarang. Saya di antara perkara yang saya nak sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu dalam hidup kita ni, kita mesti dapatkan demikian. Saya karang kitab macam mana nak dapat husnul khatimah. Jadikan kematian kamu kematian husnul khatimah. Saya karang kitab ni. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada masa belajar tak apa, kecil je kitab ni. Tapi nak boleh habiskan ini boleh jadi 2-3 bulan untuk nak boleh habiskan. Kitab yang sekecil ini saya susun bagaimana kematian husnul khatimah dalam kehidupan kita ni. Nak suruh kita, semua keluarga kita, lebih-lebih lagi yang hadir pada pagi ni, semua mati, bila mati saja semua mati masuk dalam syurga Allah SWT. Kita harap demikianlah insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada pagi yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada pertemuan duha kita. Saya tengok ayah-ayah, ibu-ibu dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang baik ini, dan nak jadi tengah hari dah kita. Daripada pagi jemaah-jemaah datang sini dan nak masuk masa tengah hari pula. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan waktu duha ini waktu yang penuh dengan keberkatan, masa yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi di atas jemputan yang bersungguh-sungguh daripada jawatan kuasa, pengurusi dan juga seluruh jawatan kuasa yang menganjurkan pada pagi-pagi yang baik sebegini. Moga Allah berkati amalan-amalan ini dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Mari kita berdoa sama-sama lah. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat Allah. Jemaah sekalian, sebelum doa ni, saya suka nak sebut kat luar nanti ada kitab-kitab yang saya karang.
termasuk dengan saya buka peluang untuk jemaah yang nak tanggung anak-anak tahfiz menghafal Quran. Yang saya telah bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya. Bila saya bangunkan lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Di belakang saya ni saya ambil anak-anak yatim piatu, anak-anak miskin dan sebagainya untuk menghafal Quran. Alhamdulillah, dah lebih kurang 14 tahun dah saya buat amalan ini. Start daripada saya balik daripada Mesir dahulu. Kemudian saya bangunkan mereka ini, dan pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih yang menghafal Quran. Saya buat di Pulau Langkawi, Kedah ni saya bangunkan di Pulau Langkawi, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, di jalan masuk ke Datan. Saya buat sekolah di situ. Alhamdulillah, sekarang ni ramai anak-anak yang menghafal Quran. Kalau tuan-tuan ada anak-anak kawasan ni yang nak menghafal Quran, jemputlah. Saya jemput datang ke sekolah tersebut. Kita tanggung pelajar-pelajar tersebut menghafal Quran. Berapa banyak mereka tersebut, insya-Allah dalam lebih kurang RM3,500 setahun kita tanggung mereka ni menghafal Quran. Pelajar-pelajar saya buat di Pulau Langkawi. Sekarang di Pulau Langkawi itu saya sedang bangunkan masjid. Kalau jemaah-jemaah ada niat untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya, sesuai sangatlah untuk kita sama-sama membangunkan masjid. Masjid ni keperluan dia lebih kurang 1 juta lagi lah untuk nak selesai, untuk nak menyiapkan masjid. Kalau tuan-tuan boleh bagi 1 juta bagi ni, selesailah masalah. Manalah tahu ada yang datang bawa 1 juta rupiah je Ustaz. Tak apa, 1 juta rupiah pun kita terima. Terus nak sebutnya. Dan ada pamphlet sekolah saya ni, tuan-tuan boleh ambil ya pamphlet sekolah saya ni. Tuan-tuan boleh pergi mana-mana bank, tuan-tuan berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana situ. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Mudah-mudahan demikian. Saya bangunkan juga di Shah Alam, 2 buah sekolah di Shah Alam, termasuk 1 college. Saya bangunkan demikian. Kemudian saya bangunkan juga di Kuala Terengganu, di Kelantan dan juga di Pahang. Dan juga di Selatan Thailand. Selatan Thailand tu, bila bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu itu. Kemudian kita tanggung mereka menghafal. Kemudian asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 840 orang pelajar yang belajar sekarang ni. Dan macam mana saya tanggung mereka? Saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka ini. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni lah. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah. Alhamdulillah. Madu ni mereka hantar ke Shah Alam tu, saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena penyakit dalaman ni teruk-teruk, saya suruh mereka campur dengan safran. Safran ni saya dapat daripada Iran. Kalau ibu-ibu yang masak, masukkan safran dalam masakan kalian. Safran ini di antara herba yang termahal dalam dunia. Tuan-tuan, saya dapat ni daripada grade AAA, yang terbaik lah. Di Mekah pun tak boleh dapat harga ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, tak dapat harga ni. Mesti harga yang jauh lebih tinggi daripada yang ni. Saya dapat murah. Kemudian saya gunakan untuk saya sebarkan di kalangan masyarakat kita lah. Di dalam keadaan yang paling murah. Tuan-tuan buat je, letak dalam air, buat minum. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita lah. Mas campur dengan madu, buat amalan. Nanti tuan-tuan akan, orang yang kena kemo, ada yang kena kanser dan sebagainya, cuba buat amalan. Mudah-mudahan Allah pulihkan kita daripada penyakit-penyakit yang derita ini. Termasuk kitab-kitab ni lah, ada kat luar nanti. Dan saya campur madu tu, saya campur dengan susu kambing. Tuan-tuan boleh juga buat amalan minum. Pagi-pagi minum susu kambing dengan madu. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha baha'uka wal jamal jamaluka wal qudrah qudratuka. Allahumma in kana rizqana fis sama' fa anzilhu wa in kana rizqana fil ardi fa akhrijhu
وإن كان رزقنا قليلا فكثره وإن كان رزقنا بعيدا فقربه بحق دهاؤك والبهاؤك والجمالك والقدرتك لا حول ولا بك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.